Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Nur Humairah binti Misral dan juga rakan sekumpulan saya iaitu Nur Izzatul A'la binti Syahrul Mubin akan membentangkan tentang pakej bahan pembelajaran dan pengajaran digital sejarah tahun 4 dengan tema sejarah awal negara, unit 8 dan unit 9. Jadi dalam pembentangan ni akan ada 7 bahagian utama yang akan dibentangkan. Pertama ialah pengenalan, kedua ialah interdisiplinari kursus-kursus, ketiga ialah tugasan pentaksiran, keempat big idea pentaksiran, kelima dokumen standard kurikulum dan pentaksiran, keenam penghasilan pakej pembelajaran digital dan yang ketujuh ialah rumusan pembentangan secara keseluruhannya. Baik, kita pergi ke arah yang pertama iaitu pengenalan. Baik, tugasan projek ini disediakan adalah untuk menghasilkan kurasi pakej bahan pembelajaran dan pengajaran digital secara interdisiplin antara kursus EDUP 3053 Teknologi untuk PDP, SJHK 3063 Kurikulum Sejarah Sekolah Rendah dan SJHK 3073 iaitu kursus sumber pengajaran dan pembelajaran sejarah dengan mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran teknologi digital berdasarkan matlamat yang jelas bagi mencapai HPK yang telah ditetapkan. Maksudnya dalam kerja khusus ni kami akan bentang berkenaan kombinasi dan integrasi antara 3 kursus utama inilah. Seterusnya ialah interdisiplinari kursus-kursus. Jadi berikut merupakan 3 kursus utama yang kami akan interdisiplinarikan iaitu EDUP 3053, SJHK 3063 dan juga SJHK 3073. Seterusnya, hasil pembelajaran kursus yang terlibat dalam interdisiplinari ketiga-tiga kursus ini boleh dilihat seperti berikut. Dalam kursus EDUP 3053 iaitu teknologi dalam PDP, kami menggunakan HPK 2 dan juga HPK 3 iaitu menggunakan secara berkesan teknologi dan media pengajaran dalam proses PDP berdasarkan model reka bentuk pengajaran yang sesuai. Model reka bentuk dalam tugasan ini adalah model reka bentuk pembelajaran model Asia. HPK 3 ialah menilai keberkesanan media dan sumber pengajaran dan pembelajaran dengan cekap menggunakan instrumen penilaian. HPK 2 bagi kursus SJHK 3063 iaitu kursus kurikulum sejarah sekolah rendah membahaskan dalam kumpulan mata pelajaran sejarah di sekolah rendah secara menyeluruh. Manakala untuk kursus SJHK 3073 iaitu penggunaan sumber dalam PDP sejarah, kami mengambil HPK 3 iaitu membezakan institusi maklumat, sumber pengajaran dan pembelajaran sejarah sebagai tempat rujukan sumber pembelajaran dan pengajaran yang sesuai untuk mata pelajaran sejarah melalui pembentangan berkumpulan. Seterusnya, saya serahkan kepada saudari Izzatul. Baiklah, seterusnya kita akan masuk pula kepada tugasan pentaksiran. Dan tugasan pentaksiran ini bagi subjek EDUP 3053 iaitu pembangunan pakej bahan pengajaran dan pembelajaran digital iaitu pentaksiran berterusan interdisiplinari dengan kursus teras iaitu berdasarkan kenyataan di atas kami perlu hasilkan pakej bahan pengajaran dan pembelajaran digital yang berkesan secara berarahan, kreatif dan inovatif berdasarkan reka bentuk pengajaran model Asia yang dihasilkan dengan merujuk dokumen standard kurikulum dan pentaksiran di SKP mata pelajaran pengkhususan masing-masing. Di sini terdapatnya subjek EDUP 3053 pada penghasilan reka bentuk pengajaran yang berdasarkan model Asia dan terdapatnya subjek SJHK 3063 iaitu dengan merujuk kepada dokumen standard kurikulum dan pentaksiran di SKP mata pelajaran pengkhususan masing-masing. Iaitu untuk kerja kursus ini kami perlu hasilkan satu reka bentuk pengajaran model Asia yang berpandukan kerangka TPAC untuk PDPC abad ke-21 iaitu mengintegrasikan pelbagai media pengajaran yang bersesuaian dengan standard kandungan dan standard pembelajaran di SKP mata pelajaran pengkhususan masing-masing.
Baiklah, seterusnya. Di sini arahannya adalah laksanakan pembentangan yang membahaskan mata pelajaran sejarah di sekolah rendah secara menyeluruh, iaitu di sini terdapatnya subjek SJHK 3063 dan kaitkan dengan pelbagai institusi maklumat. Di sini terdapatnya subjek SJHK 3073 dan bentangkan pakej bahan pengajaran dan pembelajaran digital sebagai sumber pengajaran dan pembelajaran sejarah. Iaitu terdapatnya subjek EDUP 3053 iaitu menjadi arahan tugasan kepada kami yang melaksanakan kerja kursus menginterdisiplinarikan ketiga-tiga subjek ini. Baiklah, seterusnya adalah big idea. Bagi big idea untuk kerja kursus ini adalah memperkasa karakter guru mendepani peradaban pendidikan global. Seterusnya adalah essential questions bagi pembentangan ini ialah bagaimanakah karakter guru pendidikan masa hadapan dan bagaimanakah pemerkasaan karakter guru melonjakkan kompetensi menepani cabaran revolusi pendidikan masa hadapan. Baiklah, seterusnya saya akan berikan kepada saudari Humairah untuk menyambungkan pembentangan. Baik, dalam bahagian yang kelima ni kita akan belajar tentang dokumen standard kurikulum dan pentaksiran. Jadi, dokumen standard kurikulum dan pentaksiran ni dia merupakan satu komponen dalam kurikulum sejarah, di mana kurikulum sejarah ni adalah satu subjek yang berkisah tentang sejarah lah. Jadi sejarah adalah mata pelajaran teras dalam kurikulum standard sekolah rendah iaitu KSSR yang wajib dipelajari oleh semua murid mulai tahap 2 dari tahun 4 sehingga tahun 6. Kurikulum ini merupakan usaha untuk mendedahkan murid dengan perkembangan ilmu pengetahuan, kemahiran dan pengamalan nilai serta penerapan jati diri sebagai warga negara Malaysia. Seterusnya, jadi matlamat KSSR sejarah ini digubal adalah bertujuan untuk melahirkan murid yang mempunyai pengetahuan sejarah, memahami perkembangan sejarah tanah air dan memiliki kesedaran sejarah serta meningkatkan semangat cinta akan negara. Seterusnya, jadi bawah KSSR ini kita ada gubal DSKP iaitu Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran yang akan menjadi kitab rujukan utama buat guru-guru dalam menyusun dan juga merancang PDP mereka lah. Dalam DSKP ini kita ada 3 komponen utama iaitu standard kandungan, standard pembelajaran dan juga tahap prestasi. Di mana dalam ketiga-tiga komponen utama ini guru perlulah merujuk dalam DSKP ini bagi memastikan standard kandungan iaitu isi pembelajaran yang kita ajarkan kepada murid selari dengan apa yang hendak dicapai dalam tahap prestasi dan sebagainya. Jadi, DSKP ini digubal dalam bentuk kronologi yang berbincangkan pengenalan tentang sejarah awal negara, kedaulatan negara dan juga kemakmuran negara kita. Hal ini bertujuan bagi memastikan murid-murid dapat untuk memahami latar belakang negara melalui perubahan yang dikekalkan sehingga hari ini. Seterusnya, jadi dalam mata pelajaran sejarah ni berbanding dengan subjek-subjek lain, kita ada kemahiran pemikiran sejarah iaitu KPS, di mana 11 ini penting dalam mendidik sejarah untuk membimbing murid berfikir secara kritis dan analitis terhadap sumber dan peristiwa sejarah. Maksudnya, kita nak lahirkan murid yang bukan sahaja dapat memahami sejarah secara dalam buku semata, tetapi dapat juga mengaplikasikan kemahiran pemikiran sejarah ni, KPS, dengan baiklah, dengan kritis dan analitis. Seterusnya, dalam kemahiran pemikiran sejarah KPS ni kita ada 8 perkara utama iaitu elemen asas sejarah seperti tokoh, tempat berlakunya sejarah itu dan sebagainya. Kedua ialah konsep masa seperti awalan, akhiran dan sebagainya. Yang ketiga ialah susunan dan konversi masa seperti perkembangan awalan, perkembangan akhiran dan sebagainya. Seterusnya ialah
signifikan bukti. Maksudnya dalam sesebuah pembuktian sumber sejarah tu, murid kena tahu dalam sumber sejarah tu apa tokoh yang terlibat, di manakah perkara tersebut berlaku dan sebagainya. Signifikan bukti ni adalah untuk memastikan murid-murid ni dapat menilai sama ada sejarah yang mereka peroleh itu boleh dipercayai, berautoriti ataupun tidak. Jadi dalam signifikan bukti ni, murid akan mengetahui untuk mengesan sama ada sesebuah bukti itu boleh diguna ataupun tidak. Seterusnya, imajinasi dan empati, di mana dalam asas KPS ni murid boleh untuk berimajinasi secara visual, dia juga boleh mengembangkan kreativiti berdasarkan apa yang dipelajari. Seterusnya ialah isu dan masalah masa lalu, di mana murid akan menganalisis sebab musabab sesebuah peristiwa itu berlaku. Ketujuh ialah perbandingan masa lalu, di mana mereka akan mencari persamaan, perbezaan dalam peristiwa-peristiwa yang telah dipelajari. Dan asas KPS yang terakhir ialah mencari sumber. Dalam mencari sumber ni ada 5 komponen utama. Pertama ialah jenis sumber, kedua ialah kaedah mencari sumber, ketiga kenal pasti sumber, keempat kritikan sumber dan yang kelima ialah menggunakan sumber. Jadi dalam asas KPS yang ke-8 iaitu berkaitan sumber ni, penggunaan institusi maklumat amatlah penting bagi memastikan murid ni dia dapat memahami sesebuah konteks pembelajaran tu dengan lebih mendalam, sebab kita akan tunjukkan sekali terus macam mana nak gunakan sesebuah sumber, macam mana nak cari, kenal pasti, kritik dan gunakan sumber-sumber tersebut. Dan kita dapat tahu penggubalan kurikulum sejarah ni tentunya berasaskan kepada fakta-fakta, bahan-bahan yang diperolehi daripada institusi-institusi maklumat yang tertentu. Jadi penggunaan sumber ini memang sangat penting dan perlu untuk dikuasai oleh murid-murid. Seterusnya ialah institusi maklumat. Institusi maklumat adalah antara komponen dan juga teras penting dalam kita nak lahirkan murid yang pandai untuk menggunakan sumber. Jadi apa itu institusi maklumat? Institusi maklumat ni adalah sesuatu institusi atau sumber untuk memperolehi maklumat atau bukti berkenaan sesuatu. Dalam konteks sejarah, institusi maklumat ni adalah seperti arkib negara, muzium, perpustakaan, negara dan banyak lagi. Jadi, dalam kita nak memastikan sejarah tu dapat difahami dengan baik, penggunaan institusi maklumat ni sangat penting untuk kita mendapatkan maklumat yang berbeza-beza. Contohnya kita ada koleksi sumber PDP sejarah seperti bahan bercetak yang boleh diperoleh daripada arkib, perpustakaan, bahan arkeologi daripada muzium dan sebagainya. Dan kita juga boleh tambah dengan sumber bahan elektronik seperti internet, intranet dan yang boleh diakses melalui aplikasi-aplikasi yang diperoleh daripada bahagian teknologi pendidikan dan sebagainya. Seiringlah dengan perkembangan sistem pendidikan semasa yang mana kita bukan sahaja boleh melakukan pengajaran secara bersemuka, tapi boleh juga melakukan pengajaran secara atas talian. Sebagaimana yang kami integrasikan dalam pelaksanaan kerja kursus ini, kami gunakan institusi maklumat dalam talian untuk diterjemahkan dalam bentuk pakej PDP digital. Dalam masa yang sama kami juga turut merujuk di SKP bagi memastikan segala perkara dalam PDP yang disusun itu selari dengan apa yang dituntut dengan kehendak pendidikan di negara kita. Seterusnya. Baiklah, seterusnya merupakan contoh institusi maklumat sejarah. Jadi sini terdapatnya arkib negara, perpustakaan negara, muzium, Jabatan Penerangan, Jabatan Warisan Negara, Kementerian Pelancongan Kebudayaan, Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara serta Persatuan Sejarah Malaysia. Institusi maklumat sejarah ini juga boleh diakses bukan sahaja secara walk-in ataupun secara walk-in, tetapi kita juga boleh mengakses kepada institusi maklumat sejarah ini secara atas talian, iaitu kita boleh mengakses arkib negara secara atas talian, perpustakaan negara dan juga muzium negara. Baiklah,
Seterusnya ini adalah contoh institusi maklumat berbentuk web yang kami kepilkan bersama gambar-gambarnya, iaitu di sini adanya Arkib Negara Malaysia, web untuk Muzium Negara serta laman web rasmi untuk Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara yang memudahkan kita semua untuk mengakses maklumat dan mendapatkan maklumat dengan lebih pantas dan mudah, iaitu hanya perlu akses di internet. Baiklah, seterusnya adalah kandungan KSSR sejarah sekolah rendah, iaitu sejarah sekolah rendah hanya diajarkan kepada tahap 2 sahaja, iaitu merangkumi tahun 4, 5 dan 6, iaitu bagi tahun 4 sejarah temanya adalah sejarah awal negara, tahun 5 kedaulatan negara serta tahun 6 kemakmuran negara kita. Seterusnya kita masuk pula kepada organisasi kandungan sejarah tahun 4. Jadi untuk organisasi kandungan sejarah tahun 4 bertemakan sejarah awal negara. Tajuknya adalah mari belajar, tajuk-tajuk yang terlibat adalah mari belajar sejarah, zaman air batu, zaman prasejarah, kerajaan Melayu awal serta tokoh terbilang Kesultanan Melayu Melaka. Bagi di SKP sejarah tahun 4 iaitu tajuk 5 yang melibatkan tajuk yang kami hasilkan dalam kerja kursus ini. Pertama sekali adalah dari tajuk 5.1 iaitu tokoh terbilang Kesultanan Melayu Melaka. Melibatkan standard pembelajaran, menyatakan struktur masyarakat zaman Kesultanan Melayu Melaka, menjelaskan maksud tokoh terbilang dalam Kesultanan Melayu Melaka, mengkategorikan peranan sultan, bendahara dan laksamana dalam Kesultanan Melaka serta menerangkan cara menghargai keistimewaan tokoh terbilang Kesultanan Melaka. Dan di sini juga dinyatakan juga dalam di SKP sejarah tahun 4 ini adalah standard prestasi, iaitu tahap pengusahaannya adalah 1 sehingga 6 yang boleh dilihat berdasarkan gambar rajah yang kami sertakan di sini. Pada seterusnya masuk pula kepada tajuk 5 juga, iaitu pengasas Kesultanan Melayu Melaka. Di sini melibatkan standard pembelajaran, menyatakan latar pengasas Kesultanan Melayu Melaka, menerangkan rentetan peristiwa perjalanan pengasas Kesultanan Melayu, menjelaskan peristiwa pembukaan Melaka, menghuraikan asal-usul nama Melaka dari pelbagai sumber serta menerangkan kepentingan sifat-sifat kepimpinan tokoh yang boleh dicontohi. Juga terdapat standard prestasi yang mempunyai tahap pengusahaannya dan juga boleh dirujuk pada gambar rajah yang kami sediakan. Baiklah, seterusnya kita akan masuk pula kepada cabaran guru dalam merealisasikan di SKP ini. Jadi pertama sekali adalah untuk mencapai dan memenuhi semua standard pembelajaran ditetapkan di dalam DSKP KSS Sejarah beserta standard prestasi murid yang dapat dicapai dengan baik serta dari segi penggunaan bahan pembelajaran yang pelbagai untuk menarik minat murid mempelajari sejarah di samping memastikan standard pembelajaran dan standard prestasi dapat dicapai dengan baik. Hal ini kerana guru-guru sejarah sebenarnya perlu bersaing dengan masa, iaitu kalau tak cukup masa maka perkara-perkara ini adalah menjadi cabaran terbesar buat guru-guru. Seterusnya adalah cabaran murid pula, iaitu cabaran murid yang pertama adalah untuk berjaya fahami isi kandungan PDP yang telah ditetapkan oleh guru, iaitu di sini berkait rapat juga dengan masa yang saya nyatakan tadi, sebab kandungan di dalam SKP yang perlu diajarkan kepada murid adalah banyak dan ini adalah cabaran kepada murid untuk fahami isi kandungan PDP, iaitu objektif-objektif yang ditetapkan oleh guru dalam proses PDP tersebut. Seterusnya adalah menjawab soalan kemahiran aras tinggi disediakan oleh guru. Hal ini kerana guru perlu menerapkan elemen K, iaitu dengan menyediakan soalan kemahiran aras tinggi. Yang ini menjadi cabaran kepada murid-murid. Baiklah, seterusnya saya akan berikan kepada Saudara Humairah. Baik, untuk pakej pembelajaran digital, kita lihat dahululah apa sebenarnya pakej pembelajaran digital ini. Okey, kurasi pakej ini telah pun mengambil tema tokoh terbilang Kesultanan Melayu Melaka, diharap dapat mempertingkatkan keupayaan berfikir secara kritis dengan mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran teknologi dalam pelbagai konteks, termasuklah
penggunaan elemen pemanfaatan digital untuk mencapai tahap extension, iaitu kita melebar luaskan lagi perkongsian kita kepada masyarakat awam dalam kerangka 3E. Seterusnya adalah penyediaan kurasi pakej ini juga telah dapat mencapai kuadran D dalam kerangka 3R di mana telah dapat menghasilkan satu ciptaan baru berdasarkan penguasaan pengetahuan dan kemahiran yang telah dipelajari untuk digunakan dalam kehidupan seharian serta memberi manfaat pengetahuan dan kemahiran teknologi kepada pengguna lain. Itu dari segi penghasilan pakej bahan pembelajaran digital ini. Okey, seterusnya dalam pelaksanaan pakej pembelajaran digital ini kami ada melalui fasa learning design, di mana dalam fasa learning design ini ada 4 komponen utama, iaitu rakan pembelajaran bagi kami mendapatkan maklum balas mengenai model Asia merujuk kepada rangka TPACK, iaitu pengetahuan pedagogi. Kedua ialah pemanfaatan digital, iaitu menggunakan pelbagai teknologi digital untuk PDP yang telah dimanfaatkan. Ketiga ialah persekitaran pembelajaran, iaitu untuk mengubah iklim dan budaya pembelajaran serta persekitaran pembelajaran yang interaktif. Dan akhir sekali ialah amalan pedagogi, iaitu gabungan proses amalan pedagogi dan amalan inovatif yang baru. Jadi 4 inilah komponen utama dalam learning design ini. Baik, komponen yang pertama iaitu rakan pembelajaran. Okey, rakan pembelajaran ni kami perlulah pilih rakan pembelajaran yang mempunyai latar belakang pengajian atau kajian tentang tajuk yang kami akan bentangkan. Jadi kami telah memilih rakan pembelajaran dari bidang kepakaran penggubalan DSKP bagi menerima maklum balas terhadap reka bentuk pengajaran model Asia dengan merujuk kepada kerangka TPACK, iaitu pengetahuan teknologi pedagogi kandungan. Okay, rakan pembelajaran kami ialah Dr. Siva Rajan Poniah dari IPG Kampus Tuanku Bainon. Dr. Siva ni, dia pernah menggubal di SKP Sejarah tahun 4 dan beliau juga pernah menggubal dan pernah menulis buku teks sejarah bahagian tajuk yang kami pilih. Jadi pemilihan Dr. Siva ni sangat sesuai dan juga tepatlah bagi beliau memberi maklum balas tentang model Asia yang kami bina dan pakej pembelajaran digital kami. Seterusnya, okey, melalui maklum balas bersama rakan pembelajaran ini, kami ada 4 dapatan utama. Pertama ialah dari segi perancangan. Saya dan rakan sekumpulan saya iaitu Izzatul, mula-mula kami merancang berkenaan tarikh perjumpaan untuk melaksanakan proses maklum balas ni, kaedah untuk mendapatkan maklum balas bersama rakan pembelajaran dan sebagainya. Sebab Dr. Siva Raja ni dia tinggal di bahagian utara, jadi kami perlulah pilih masa, tarikh dan cara yang paling sesuai untuk mendapatkan maklum balas daripada beliau. Jadi kami telah bersetuju untuk melakukan interaksi secara dalam talian, iaitu dengan menggunakan medium Google Meet. Sebab Dr. Siva pun sudah terbiasa dan mahir dalam menggunakan Google Meet ni untuk proses maklum balas. Jadi berkenaan elemen digital dalam 3E, kami telah menggunakan pelbagai elemen digital dalam engagement, enhancement dan extension. Seperti kami menggunakan aplikasi Google Sites, YouTube, media sosial seperti WhatsApp, Instagram dan Twitter untuk menyebarluaskan tentang dapatan kami bersama rakan pembelajaran ni. Sebab maklum balas berkenaan model Asia bersama Dr. Siva ni, kami telah kongsi bersama warganet dengan pautan Google Sites kami di bahagian jaringan dan juga jalinan. Dan pengetahuan baru yang telah kami perolehi daripada rakan pembelajaran ini, pertama, kami mengetahui tentang pemilihan aktiviti yang sesuai dengan aras kognitif murid dan beliau juga telah memberikan cadangan penambahbaikan terhadap penyusunan struktur PDP. Bukan itu sahaja, beliau juga memberikan kami cadangan dan juga idea untuk menambah baik beberapa media dalam
penggunaan dalam pakej pembelajaran digital ni, sepertinya kami ada kena ubah bahagian set induksi bagi memastikan murid tu dapat memahami dengan lebih jelas mengikut aras kognitif mereka yang berbeza-beza. Seterusnya ialah persekitaran pembelajaran. Tugasan projek secara KPPB ini telah pun mengubah iklim dan juga budaya pembelajaran secara persekitaran pembelajaran interaktif, di mana kami terlibat secara aktif dan bermakna untuk membina kurasi pakej yang bukan sahaja dalam menyampaikan kandungan pembelajaran, malahan mengambil kira pedagogi yang digunakan bersama serta penggunaan alatan digital yang tinggi. Di mana dalam persekitaran pembelajaran ni, kami tidak bergantung kepada pensyarah semata, tetapi kami meluaskan persekitaran pembelajaran kami dengan cara merujuk kepada rakan pembelajaran, berkongsi dengan warganet, menggunakan aplikasi-aplikasi digital dan menerokai penggunaan aplikasi digital tu untuk diimplementasikan dalam penggunaan pakej pembelajaran digital ini. Seterusnya, di bawah learning design terdapat juga pemanfaatan digital. Dalam hal ini, pelbagai teknologi digital dalam amalan di dalam bilik darjah telah dimanfaatkan untuk memacu dan sebagai nilai tambah terhadap pembelajaran, iaitu elemen digital telah diaplikasikan dalam membina jalinan dan jaringan serta perkongsian yang luas seperti media sosial bagi mencapai tahap extension dalam kerangka 3E. Jadi dalam pemanfaatan digital ini juga kita dapat mencapai kuadran D dalam kerangka 3R, iaitu yang mana telah menghasilkan satu penciptaan baharu dalam amalan pedagogi digital. Jadi di sini kami menghasilkan bahan pembelajaran dan pengajaran digital kami menggunakan Google Sites. Dan ia adalah satu nilai tambah terhadap pembelajaran yang mana pelbagai alatan digital digunakan. Itu untuk menghasilkan media pengajaran, kami menggunakan Canva, Google Slides, Google Docs serta pelbagai aplikasi dalam talian seperti puzzle.org, Padlet, Flip Classroom dan sebagainya yang digunakan bagi membina aktiviti murid. Baiklah, seterusnya adalah amalan pedagogi, iaitu dalam aspek ini terdapatnya perubahan amalan pedagogi yang mana tugasan projek ini menghasilkan satu gabungan proses amalan pedagogi dan amalan inovatif yang baru. Seterusnya berikan kepada Humairah. Baik, seterusnya saya akan bentangkan model Asia yang telah digunakan sebagai model reka bentuk pengajaran sebelum saya membina pakej pembelajaran digital saya. Jadi model Asia inilah yang kami rujuk kepada rakan pembelajaran untuk mendapatkan maklum balas daripadanya. Maklum balas ni berbentuk penambahbaikan, cadangan dan juga untuk beri pandangan mereka lah berkenaan pembinaan model Asia kami ini. Jadi mata pelajaran yang kami ajar ialah mata pelajaran sejarah bertemakan sejarah awal negara, iaitu tajuk 5 tokoh terbilang Kesultanan Melayu Melaka, standard kandungannya juga tokoh terbilang Kesultanan Melayu Melaka. Dalam model Asia ini, saya telah memilih 3 standard pembelajaran dan 1 elemen kewarganegaraan. 3 standard pembelajaran itu ialah menyatakan struktur masyarakat zaman Kesultanan Melayu Melaka, menjelaskan maksud tokoh terbilang dalam Kesultanan Melayu Melaka dan mengkategorikan peranan sultan, bendahara dan laksamana dalam Kesultanan Melayu Melaka. Elemen kewarganegaraan pula ialah menerangkan cara menghargai keistimewaan tokoh terbilang Kesultanan Melayu Melaka yang akan diajar secara sisipan semasa PDP dijalankan. Seterusnya ialah penggunaan media dan aplikasi digital. Dalam kelima-lima langkah dalam PDP ini, kelima-lima langkah ini ada menggunakan media dan juga aplikasi digital yang pelbagai. Iaitu untuk set induksi, saya telah menggunakan media multimedia yang menggunakan aplikasi Canva, Google.com dan juga Jamboard. Kedua ialah multimedia juga yang menggunakan aplikasi digital CapCut, Canva, Procreate untuk saya melukis watak-watak dalam video, Google.com untuk gambar, Museum Sejarah dan Etnografi untuk penggunaan sumber
iaitu saya telah mengambil gambar daripada Muzium Sejarah Melaka Etnografi tu, Google Drawing, Word Wall Puzzle dan juga Crossword Lab. Aktiviti kedua ialah saya telah menggunakan media audio dan visual yang menggunakan aplikasi digital Canva, buku teks sejarah tahun 4 dan juga Padlet. Aktiviti ketiga yang menggunakan media visual yang saya menggunakan aplikasi digital Google Slides, google.com dan juga Flip. Dan akhir sekali untuk penutup, saya telah menggunakan media multimedia dengan aplikasi digital Powtoon, Canva, Google Slides dan Slides Go. Dalam penggunaan media dan aplikasi digital ini, saya telah menginterdisiplinarikan ketiga-tiga kursus di mana saya menggunakan media dan aplikasi digital dengan menggunakan pengetahuan teknologi dalam PDP bersesuaian dengan penyusunan DSKP yang dipilih bagi model Asia ini. Di samping itu, saya juga menggunakan sumber daripada institusi maklumat iaitu Muzium Sejarah Melaka dan Etnografi serta buku teks sejarah tahun 4 untuk meningkatkan lagi penggunaan sumber dalam PDP saya. Jadi pautan reka bentuk pengajaran model Asia boleh didapati pada pautan yang telah diterterakanlah. Untuk penghasilan elemen pakej bahan PDP digital pula, saya telah menggunakan aplikasi pelantar seperti Google Drive, Google Sites dan Google Slides untuk menjadi tapak utama dalam pelaksanaan pakej PDP digital ini. Jadi aplikasi digital yang digunakan untuk menghasilkan media pengajaran adalah seperti Canva, di mana dalam Canva ini saya ada dapat template yang cantik, macam template papan putih dan sebagainya, CapCut untuk saya edit video, Word Wall, Crossword Lab, Procreate untuk saya lukis watak-watak dalam video dan juga Slides Go. Yang terakhir sekali ialah aplikasi dalam talian untuk pelaksanaan aktiviti murid seperti Padlet, Google Drive, Google Drawing dan juga Jamboard. Jadi untuk pakej bahan PDP digital boleh didapati seperti berikutlah. Dalam pakej PDP digital ini, saya telah hadapan utama saya letak pengenalan diri saya secara ringkas, apa tajuk yang hendak dipelajari iaitu tokoh terbilang Kesultanan Melayu Melaka. Lepas tu saya ada tunjuk juga standard kandungan, standard pembelajaran yang akan dipelajarilah oleh murid pada masa itu. Ini ialah pengenalan secara ringkas berkenaan biodata diri dan ada bahagian doa belajar sebelum pergi meneruskan. Jadi murid akan tekan di button itu untuk meneruskan pembelajaran. Tetapi kita lihat dululah bahagian jaringan dan jalinan, di mana di bahagian ini saya ada berkongsikan tentang maklum balas bersama rakan pembelajaran. Di mana dalam bahagian jaringan dan jalinan ini, saya ada menyertakan DSKP yang telah dipilih iaitu tokoh terbilang Kesultanan Melayu Melaka. Dan di sini juga saya ada kepilkan model Asia berdasarkan tajuk 5 dan juga perkongsian tentang rakan pembelajaran seperti rakan pembelajaran dan juga tangkap layar semasa proses maklum balas bersama rakan pembelajaran ini dilaksanakan. Di bawah ni kita juga boleh tengok surat jemputan rakan pembelajaran dan juga video rakaman jalinan dan jaringan, model Asia dan juga pakej pembelajaran digital. Okay. Jadi kita teruskan kepada bahagian kelas interaktif. Di bahagian kelas interaktif yang utama ni, kalau murid tu scroll ke bawah, jadi murid akan nampak ada 7 gambar berkenaan aktiviti-aktiviti yang akan dijalankan oleh mereka pada PDP yang dijalankan lah. Jadi kalau yang pertama ialah kehadiran, saya menggunakan aplikasi Google Form untuk merekod kehadiran murid dengan lebih mudah dan juga pantas. Untuk set induksi iaitu aktiviti siapa mereka, dalam ni saya menggunakan media multimedia iaitu gabungan video, audio dan juga gambar.
Dalam video ini saya ada gunakan voice over saya dan juga rakan-rakan saya yang lain untuk menambah keseronokan dan juga menarik perhatian murid lah. Ada gambar kucing semua, jadi murid pun suka. Ini ialah set induksi yang saya paparkan gambar tokoh-tokoh di Malaysia. Selepas mereka melihat video tersebut, maka mereka akan ke Google Jamboard untuk memberikan sumbang saran. Dalam Google Jamboard tu juga saya ada bagi tata cara penggunaan lah, macam mana nak guna untuk memudahkan penggunaan murid. Jadi dalam Google Jamboard tu murid akan ada dua bahagian utama, iaitu bahagian soalan pertama dan juga soalan kedua. Soalan pertama ni siapakah mereka, dan soalan kedua ialah apa persamaan antara kesemua tokoh ini. Seterusnya ialah rumusan sen induksi lah. Saya beri murid kaitan untuk mengaitkan semula segala idea mereka berkenaan tajuk yang dipelajari. Langkah satu ialah berkenaan struktur masyarakat. Saya juga menggunakan media multimedia, audio, video dan juga gambar, di mana dalam video ini saya telah menggunakan pendekatan saya lukis sendiri kartun watak Cik Mai dan Santan tersebut dengan menggunakan aplikasi Procreate, dan saya convert jadi image. Dalam pendekatan ini juga, saya gunakan dialog-dialog santai bagi meningkatkan interaksi antara guru dan murid. Aktiviti yang saya jalankan untuk menguji kefahaman murid, pertama ialah aktiviti suai padan struktur, yang kedua ialah aktiviti teka silang kata, di mana dalam aktiviti teka silang kata ni murid akan bersoal jawab tentang peranan setiap struktur dalam masyarakat lah. Dan akhir sekali, mereka akan memuat naik tangkap layar skor aktiviti suai padan mereka di Google Drawing Wall of Fame. Saya juga ada meletakkan tata cara penggunaan Google Drawing bagi memastikan murid dapat menggunakan aplikasi tersebut dengan lebih berpandu dan betul. Sini juga ada rumusan struktur dan sebagainya lah. Jadi ini ialah contoh Wall of Fame yang murid akan letak skor dan nama mereka. Murid juga akan memberikan comments di bahagian comments. Jadi yang ketiga ialah jom kenali tokoh terbilang. Dalam langkah ini saya menggunakan media visual iaitu poster. Tetapi dalam pengajaran ini saya akan mengajak murid untuk sama-sama terokai dahulu apa maksud dan ciri tokoh terbilang di google.com, dan kemudian murid akan berkongsi dapatan penerokaan mereka bersama di Padlet yang telah disediakan. Tata cara penggunaan Padlet pun ada diberikan untuk memudahkan murid yang pertama kali guna. Seterusnya ialah setelah mereka melakukan penerokaan, mereka akan meneliti poster yang telah saya lampirkan. Gambar-gambar dalam poster ni saya dapat daripada buku teks sejarah tahun 4. Okay. Sini ada beberapa soalan untuk mencetuskan rasa inquiry mereka untuk melakukan aktiviti seterusnya, iaitu jom berpidato yang turut akan dikongsi di halaman Padlet. Contoh pidato secara audio turut saya sertakan di bahagian atas, di mana murid perlu untuk klik pada ikon kucing santan tu, dan ikon kucing santan tu akan berpidato lah nanti. Jadi murid boleh dapatkan contoh pidato daripada situ. Ini tata cara penggunaan pun saya ada sertakan sekali. Ini adalah reka bentuk Padlet. Dan akhir sekali ialah rumusan kecil bagi pembelajaran di aktiviti 2. Seterusnya ialah aktiviti 3, iaitu lihat dan analisis yang menggunakan media visual. Dalam media ni saya telah menggunakan kad imbas yang telah dibina menggunakan Google Slides. Saya telah melakukan transition flip untuk nampakkan kad imbas tu dia berpusing.
Dan selepas murid meneliti maklumat-maklumat dalam kad imbas, murid akan membina pengurusan grafik sebagaimana contoh yang telah diberikan, dan pengurusan grafik tu akan dibentangkan dalam aplikasi Flip. Aplikasi Flip ni dia baru lagi dalam dunia pendidikan ni, jadi saya akan berikan tata cara penggunaan secara komplit lah, secara lengkap kepada murid bagi panduan, dan sini juga ada rumusan kecil bagi tajuk yang dipelajari. Dan bagi aktiviti penutup, saya menggunakan media multimedia iaitu video rumusan yang menghimpunkan segala konteks pendidikan dalam satu rumusan yang ringkas, padat dan tepat menggunakan aplikasi Powtoon. Jadi setelah mereka memahami video rumusan ini, mereka akan melakukan buku scrap yang telah saya bina tapaknya menggunakan aplikasi Google Slides. Google Scrap ini juga boleh dijadikan sebagai rujukan pada masa hadapan kerana buku scrap ni dia berbentuk seperti nota. Murid perlu isi tempat kosong, tambah gambar, label gambar untuk melengkapkan buku scrap tersebut, dan mereka akan hantar buku scrap mereka tu dalam Google Drive yang telah disediakan. Akhir sekali ialah rumusan keseluruhan yang saya akan berikan rumusan pembelajaran secara konseptual lah apa yang mereka pelajari pada hari itu. Jadi, pautan Google Sites ini telah pun saya kongsikan di media sosial seperti Instagram, Facebook dan juga Twitter untuk mendapatkan maklum balas warganet. Jadi inilah perkongsian di media sosial seperti Facebook, Instagram dan juga Twitter. Saya juga telah mendapatkan banyak maklum balas positif, negatif dan juga cadangan penambahbaikan lah bagi memastikan package yang akan datang menjadi lebih baik dan juga berkualiti. Ini di Facebook, Instagram dan juga Twitter rata-ratanya memberikan maklum balas positif, manakala di bahagian maklum balas di Padlet yang telah dirampilkan sekali dengan Google Sites, ada yang memberi cadangan penambahbaikan untuk saya susun aktiviti secara mengikut kognitif murid untuk memastikan murid tu dapat menjawab soalan dengan betul. Jadi bahagian terakhir ialah bahagian penafian. Okey, jadi inilah package bahan PDP digital yang telah saya hasilkan. Okay, ini ialah ayat sebaran perkongsian di media sosial di mana dalam ayat sebaran ni saya ada nyatakan apa tujuan Google Sites ini dibina, apa kursus-kursus yang terlibat dan bagaimana warganet boleh untuk memberikan maklum balas kepada Google Sites yang telah saya bina. Seterusnya, ini ialah perkongsian di media sosial sebagaimana yang telah saya terangkan tadi. Ni pula adalah maklum balas warganet lah. Ada yang kata very easy to navigate, maksudnya mudah untuk dikesan nak pergi mana semua, interaktif, bahan PDP yang menarik, teratur, mudah diakses dan sebagainya lah. Penggunaan media yang interaktif pun ada. Jadi ini ialah maklum balas di Padlet. Okay, di Padlet ni lah ada cadangan penambahbaikan, package yang menarik dan juga ada komen-komen positif dan juga membina daripada warganet. Seterusnya. Baik, seterusnya adalah model Asia bagi saya. Jadi untuk model Asia ini yang menjadi panduan kepada kami, kepada saya untuk membina bahan pengajaran dan pembelajaran digital ini. Jadi mata pelajaran adalah sejarah, tema adalah sejarah awal negara, tajuk adalah tokoh terbilang Kesultanan Melayu Melaka, iaitu tajuk 5. Standard kandungan adalah pada 5.2 iaitu pengasas Kesultanan Melayu Melaka, dan standard pembelajaran yang terlibat adalah menyertakan latar pengasas Kesultanan Melayu Melaka, menerangkan rentetan peristiwa perjalanan pengasas Kesultanan Melayu Melaka, menjelaskan peristiwa pembukaan Melaka, serta menghuraikan asal-usul nama Melaka dari pelbagai sumber. Serta elemen kewarganegaraan yang terlibat adalah menerangkan kepentingan sifat-sifat kepimpinan tokoh yang boleh dicontohi, iaitu yang perlu disisipkan juga di dalam bahan pembelajaran.
Seterusnya adalah penggunaan media dan aplikasi digital. Bagi seindaksi, saya telah menggunakan media video serta adanya aplikasi digital secara Google Slides. Pada aktiviti yang pertama, saya menggunakan media secara visual dan aplikasi digital yang terlibat adalah puzzle.org iaitu berbentuk fill-in question dan saya menggunakan aplikasi digital Padlet. Seterusnya aktiviti kedua menggunakan juga media visual iaitu melibatkan aplikasi digital Google Slides serta Google Search. Dan aktiviti pada aktiviti ketiga iaitu melibatkan media video iaitu juga melibatkan aplikasi digital puzzle.org iaitu berbentuk jigsaw puzzle. Seterusnya Flip Classroom, YouTube, Google Docs, video, Wordwall serta Padlet. Dan secara penutupnya saya menggunakan media multimedia serta menggunakan aplikasi digital Kahoot dan Padlet. Untuk penghasilan elemen package bahan PDP digital, aplikasi pelantai saya gunakan adalah berbentuk Google Sites dan Google Drive. Seterusnya aplikasi digital yang digunakan untuk menghasilkan media pengajaran adalah seperti Google Slides, puzzle.org, Canva, Flip Classroom, Wordwall dan sebagainya. Dan seterusnya adalah aplikasi dalam talian untuk pelaksanaan aktiviti murid adalah berbentuk video iaitu saya telah banyak menggunakan Canva dan aplikasi CapCut. Baiklah, pertama sekali adalah ada laman utama iaitu terdapatnya Mari Belajar Sejarah dan saya juga telah menyatakan standard pembelajaran dan paparan ataupun tangkap layar daripada DSKP. Seterusnya ada perkenalan ringkas bersama murid-murid iaitu murid-murid perlu menulis nama pada petak yang saya telah sediakan iaitu petak yang mereka sukai untuk saya boleh mengambil kehadiran di samping boleh berkenalan. Seterusnya terdapat juga jaringan dan jalinan iaitu di sini saya meletakkan reka bentuk pengajaran model Asia dan seterusnya ini adalah paparan model Asia yang saya telah laksanakan. Dan seterusnya adalah sesi maklum balas bersama rakan pembelajaran iaitu terdapat biodata ringkas rakan pembelajaran, tangkap layar sesi maklum balas bersama rakan pembelajaran, surat jemputan yang diberikan kepada rakan pembelajaran untuk melaksanakan sesi maklum balas serta sesi Google Meet bersama rakan pembelajaran dan juga saya meletakkan tarikh berlakunya sesi maklum balas tersebut. Baiklah, seterusnya masuk ke kelas interaktif. Untuk kelas interaktif iaitu paparan kelas interaktif, murid-murid akan terdapatnya seperti pengenalan ataupun permulaan secara ringkas kepada murid-murid sebelum masuk kepada isi kandungan bahan pembelajaran. Iaitu di sini terdapatnya macam pengenalan kepada murid-murid, iaitu apa yang mereka akan belajar iaitu unit 9 yang terdapat dalam buku teks sejarah tahun 4. Seterusnya saya juga telah menyediakan buku teks secara berbentuk digital iaitu juga menjadi salah satu institusi maklumat sumber sejarah iaitu saya menggunakan sumber sejarah secara buku teks. Iaitu di sini saya meletakkan buku teks yang hanya memaparkan untuk unit isi kandungan pembelajaran saya iaitu unit 9 pengasas Kesultanan Melayu Melaka. Ini adalah buku teks yang digunakan. Di sini juga saya meletakkan kotak-kotak iaitu pengenalan ataupun setiap langkah-langkah yang mereka akan laksanakan di dalam Google Site ini. Jadi mereka hanya perlu klik dan boleh pergi kepada laman tersebut.
Baiklah. Seterusnya adalah masuk kepada set induksi. Bagi set induksi, saya telah di sini saya menggunakan media secara berbentuk video, iaitu di sini memaparkan suasana di negeri Melaka serta suasana semasa Kesultanan Melayu Melaka. Iaitu di sini murid-murid dapat sebelum masuk ke dalam sesi pengajaran pembelajaran, murid-murid akan tahu secara asas dahulu apa yang mereka akan belajar. Iaitu di sini juga pada laman ini juga saya telah memasukkan elemen dari sumber sejarah, iaitu menjadikan media visual sebagai bahan pengajaran dan pembelajaran. Dan seterusnya aktiviti ataupun aktiviti bagi seindaksi yang saya nyatakan di sini pula adalah saya memasukkan juga media secara berbentuk visual, iaitu murid-murid akan melaksanakan tugas atau aktiviti di dalam tapak Google Slides yang telah saya sediakan dengan kotak-kotak berwarna-warni serta nama yang mereka boleh letakkan untuk mudah ada nama dan ada idea mereka berkenaan dengan video yang telah saya sediakan. Dan seterusnya murid boleh terus klik pada butang seterusnya untuk pergi kepada aktiviti 1. Seperti ini. Baiklah, seterusnya pada laman ataupun mari fahamkan iaitu aktiviti 1, di sini ada latar belakang para mesuara. Pada halaman ini saya telah memasukkan media berbentuk visual iaitu paparan slide pembentangan. Itu slide pembentangan ini setelah saya masukkan isi-isi penting dalam set topik latar belakang para mesuara yang hit kepada standard pembelajaran 5.2.1. Iaitu isi-isi kandungan bahan PDP ini juga adalah berdasarkan sumber sejarah iaitu buku teks, iaitu setiap isi kandungan slide pembentangan tidak lari daripada buku teks untuk memudahkan murid merujuk kepada buku teks dan memahami proses PDP. Saya juga telah memasukkan warna-warna yang pelbagai untuk menarik minat murid dan di sini saya telah memasukkan elemen dari sumber sejarah iaitu menjadikan media visual di dalam paparan slide saya itu iaitu terdapatnya buku Salalatu Salatin dan buku Suma Oriental yang merupakan isi kandungan pembelajaran murid-murid berkenaan latar belakang para mesuara. Seterusnya, aktiviti dalam langkah 1 ini pula telah menggunakan laman puzzle.org iaitu saya telah membina soalan-soalan berbentuk fill-in kepada murid-murid saya. Iaitu aplikasi ini boleh membina jigsaw puzzle dan sebagainya. Jadi murid perlu membuka pautan yang saya telah sediakan dan menjawab soalan dan jika jawapannya betul akan bertukar kepada warna hijau. Dan seterusnya saya juga meletakkan tapak Padlet di dalam laman ini untuk mereka memuat naik hasil kerja mereka di dalam puzzle.org di dalam tapak Padlet ini. Baiklah, seterusnya adalah langkah kedua ataupun itu tajuk pengembaraan para mesuara membina kerajaan. Jadi bagi langkah ini saya telah memasukkan elemen media berbentuk visual iaitu saya telah membina satu komik bergambar menggunakan aplikasi Canva. Iaitu saya telah membina komik ini dengan memasukkan ayat-ayat serta memasukkan gambar-gambar yang berkaitan dengan perjalanan para mesuara. Itu pada langkah 2 ini ia hit kepada standard pembelajaran 5.2.2 iaitu berkenaan perjalanan pengembaraan para mesuara membuka Melaka. Saya juga ada memasukkan sedikit isi kandungan pembelajaran pada subtopik langkah 1 ke dalam langkah 2 ini sebagai satu cara murid dapat mengingat kembali isi kandungan PDP yang sebelumnya. Jadi di dalam laman ataupun laman Comic Time ini saya telah memasukkan juga sumber sejarah ataupun institusi maklumat yang saya telah dapatkan daripada Muzium Melaka iaitu saya memasukkan gambar ataupun suasana kampung nelayan di dalam paparan di dalam komik tersebut. Dan pada aktiviti pula saya telah
saya telah menyediakan satu aktiviti yang memberi arahan kepada murid-murid untuk membina satu peta titi iaitu berkenaan perjalanan para mesuara dan secara berkumpulan, iaitu di dalam Google Slides ini juga saya telah menyediakan tapak-tapak untuk kumpulan 1 hingga 5 supaya mereka boleh melaksanakan aktiviti bersama. Ia juga sebagai satu bukti pentaksiran kerana saya boleh terus cek ataupun cek hasil kerja mereka di Google Slides tersebut. Kita boleh melihat interaksi kerjasama antara mereka. Baiklah, untuk seterusnya adalah langkah ketiga iaitu peristiwa pembukaan Melaka. Di dalam laman ini iaitu saya namakan sebagai peristiwa, di sini adalah media yang digunakan adalah berbentuk video. Iaitu di sini saya telah menyediakan video menggunakan aplikasi Canva iaitu yang menerangkan tentang peristiwa pembukaan Melaka. Di sini saya menerangkan tentang peristiwa pembukaan Melaka iaitu adanya pergerakan, terdapatnya warna-warna, terdapatnya animasi, seterusnya ada penerangan, seterusnya masuk kepada aktiviti iaitu menggunakan aplikasi digital puzzle.org iaitu mereka perlu menyusun jigsaw puzzle yang telah saya sediakan di sini. Ini adalah contoh bagaimana mahu menyusun jigsaw puzzle tersebut. Dan seterusnya, apabila mereka telah menyelesaikan jigsaw puzzle tersebut, mereka perlu membuat satu video untuk menceritakan tentang peristiwa pembukaan Melaka itu secara video dan memasukkan di dalam aplikasi Flip Classroom. Dan seterusnya saya juga ada meletakkan penjelasan mudah berkenaan Flip Classroom iaitu pautan YouTube yang mudah untuk mereka faham bagaimana cara untuk menggunakan Flip Classroom. Seterusnya adalah sesi membuka minda. Di sini terdapatnya sisipan elemen kewarganegaraan iaitu murid-murid akan menjawab soalan yang beraras tinggi iaitu menyatakan pendapat mereka apakah sifat-sifat kepimpinan para mesuara yang boleh kita contohi. Di sini saya menggunakan aplikasi digital Google Docs untuk mudah mereka menulis nama dan menulis jawapan mereka di dalam kotak disediakan. Di samping, murid-murid lain juga dapat melihat jawapan rakan-rakan. Dan seterusnya, saya juga mengarahkan murid-murid untuk memberikan komen kepada rakan lain di dalam aplikasi Google Doc tersebut dengan add comment, dan saya juga telah menjelaskan ataupun meletakkan cara untuk add comment pada Google Docs iaitu meletakkan juga pautan Google YouTube di sini untuk memudahkan mereka. Baiklah, seterusnya adalah pada langkah yang ketiga juga iaitu masuk kepada asal usul Melaka iaitu hit kepada standard pembelajaran 5.2.4. Di sini saya telah menggunakan media pengajaran berbentuk video. Iaitu di sini juga saya telah menggunakan aplikasi Canva iaitu yang menerangkan tentang asal usul nama Melaka. Jadi di sini saya akan mula dahulu tentang kita sudah tahu bahawa para Melaka adalah pengasas kesultanan Melaka. Jadi kita perlu tahu pula bagaimana nama Melaka itu boleh terwujud. Jadi ini adalah video saya gunakan yang memasukkan elemen animasi dan sebagainya. Sebenarnya terdapatnya penerangan ringkas di dalam laman ini dan aktiviti yang saya sediakan adalah pada aplikasi Word Wall. Iaitu pada aplikasi Word Wall ini mereka perlu menjawab soalan-soalan tersebut iaitu menarik kotak-kotak berwarna ke dalam kotak yang betul pada jawapan pada soalan yang saya sediakan. Contohnya seperti itu, menarik soalan Salatin. Pokok Melaka bersandar pada kotak yang ada di situ. Seterusnya mereka juga perlu memuat naik hasil kerja mereka di dalam Padlet yang saya sediakan. Itu mudah untuk mereka serta rakan-rakan sekelas untuk melihat balik hasil kerja masing-masing.
Seterusnya saya telah meletakkan butang seterusnya untuk pergi kepada paparan penutup. Baiklah, seterusnya adalah untuk penutup. Di sini saya telah meletakkan arahan secara ringkas, iaitu murid pada penutup ini saya telah menggunakan media pengajaran berbentuk multimedia, iaitu terdapatnya suara serta pergerakan ataupun dan warna-warna yang pelbagai di dalam video multimedia ini. Dan video ini memaparkan secara keseluruhan pembelajaran untuk topik pengasas Kesultanan Melayu Melaka. Dan seterusnya apabila mereka dah selesai melihat video tersebut, mereka perlu melaksanakan atau menjawab kuis pada Kahoot yang telah saya sediakan. Pada Kahoot yang disediakan ini terdapat 15 soalan yang mereka perlu jawab dan serta pemberian masa juga adalah mencukupi, iaitu satu soalan lebih kurang dalam 4 minit untuk mereka jawab. Seterusnya mereka juga perlu meletakkan hasil kerja ataupun markah skor pada Kahoot tersebut di dalam Padlet. Dan Padlet yang saya gunakan adalah satu Padlet yang sama supaya setiap aktiviti itu boleh dilihat dan mudah untuk ditaksir di dalam satu Padlet yang sama. Seterusnya, masuk pula kepada laman perkongsian dan maklum balas, iaitu saya telah berkongsikan pautan Google Site ini bersama warganet di Instagram, Facebook dan juga Twitter, iaitu saya telah menerima banyak maklum balas daripada penonton iaitu warganet berkenaan sharing yang saya laksanakan. Iaitu ini merupakan laman maklum balas. Seterusnya adalah wadah perkongsian. Pada wadah perkongsian ini, saya telah meletakkan setiap media sosial yang saya telah sharekan saya punya pautan Google Site itu, iaitu di Facebook, di Twitter serta di Instagram. Jadi kalau pergi kepada laman maklum balas, ini adalah maklum balas yang diterima daripada perkongsian yang saya laksanakan. Iaitu saya juga meletakkan setiap pautan yang di sini terdapatnya tangkap layar setiap maklum balas, juga terdapatnya pautan yang anda boleh lihat secara live maupun secara yang telah ditangkap layar. Dan seterusnya juga saya meletakkan pautan ataupun embed link tapak Padlet, iaitu maklum balas yang saya terima pada tapak Padlet. Ini adalah contoh bila kita tekan pautan Facebook maka akan terus direct kepada laman Facebook untuk melihat komen-komen tersebut secara live. Baiklah, seterusnya akhir sekali adalah laman profil, itu di sini adalah penafian. Baiklah, seterusnya adalah ayat sebaran perkongsian media sosial. Ini merupakan ayat sebaran perkongsian media sosial, iaitu saya telah memperkenalkan diri saya secara ringkas serta memohon warganet untuk memberikan maklum balas terhadap pakej penghasilan bahan pengajaran digital saya. Dan pautan Google Site telah saya letakkan pada bio pada setiap akaun media sosial untuk memudahkan mereka memberikan maklum balas. Ini adalah perkongsian saya pada media sosial iaitu Facebook, Twitter dan Instagram. Serta maklum balas ini adalah tangkap layar ataupun screenshot daripada maklum balas warganet di media sosial iaitu di Facebook. Ini adalah di Instagram dan di Twitter, dan contoh-contoh maklum-maklum saya terima adalah kreatif, penggunaan animasi yang dekat dengan pelajar dan menarik perhatian mereka serta bahaya sangat menarik dan praktikal. Sebenarnya ini adalah tangkap layar maklum balas warganet di Padlet yang saya dapat. Seterusnya saya berikan kepada saudara Humaira. Baiklah, seterusnya adalah rumusan pembentangan. Secara rumusannya,
Kerja kursus yang interdisiplinari 3 subjek kerja kursus ini dapat merangsang minda sebagai seorang guru menjadi lebih kreatif. Hal ini kerana kami dapat memperkembangkan kemahiran menggunakan teknologi, iaitu penggunaan media serta mengaplikasikan sumber sejarah dengan betul di dalam kandungan PDP. Baiklah, itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih. Jadi sebelum kami mengakhiri sesi pembentangan ini, saya buka kepada sesi soal jawab. Assalamualaikum, boleh dengar ke suara saya? Boleh. Okey, saya ada soalan. Sepanjang pelaksanaan Google Site ni, apa cabaran untuk mengintegrasikan ketiga-tiga subjek yang berbeza tu? Yang 3 subjek yang diterangkan tadi. Okey, terima kasih untuk Cik Nurin atas soalan yang telah diberikan. Jadi, untuk soalan tadi, cabaran sepanjang pelaksanaan pakej pembelajaran digital ni, jadi antara cabaran yang kami hadapi pertama sekali adalah cabaran dari segi pemilihan rakan pembelajaran. Sebab sebelum kami lakukan pakej pembelajaran digital ni, kami kenalah menyemak latar belakang rakan pembelajaran yang hendak ditemubual bagi mendapatkan maklum balas, bagi memastikan rakan pembelajaran yang kami pilih tu kena dan juga tepat dengan subjek maklum balas yang akan kami tanya kepada beliau lah. Yang pertama sekali adalah dari segi aspek cabaran rakan pembelajaran. Kedua adalah dari segi pemilihan di SKP. Sebab sebagaimana yang kami semua tahu, sejarah ni dia bergerak secara kronologi. Jadi pada awalnya ramai yang pilih SP ni macam dia start daripada SP yang ketiga, SP yang keempat. Tapi setelah kami rujuk dengan pensyarah, rujuk dengan rakan pembelajaran, semuanya mencadangkan kami untuk memilih SP bermula daripada SP yang pertama supaya pembelajaran murid tu dapat dilakukan secara kronologikal sebagaimana yang kita tahu merupakan satu aspek yang sangat penting dalam pendidikan sejarah ni, iaitu dari segi aspek kronologikal. Seterusnya saya buka kepada Cik Izzatul kalau ada apa-apa penambahan. Baiklah, kalau tambahan daripada saya, cabaran sepanjang pelaksanaan pakej bahan pengajaran digital ini adalah penggunaan aplikasi, iaitu terdapatnya aplikasi-aplikasi yang kami perlu meneroka cara penggunaannya, iaitu yang kami tidak familiar, iaitu kami perlu teroka terlebih dahulu, iaitu di situlah terdapat cabaran, iaitu perlu bertanya kepada rakan-rakan, kepada orang yang lebih berpengalaman, serta perlu search pada internet dan sebagainya. Saya nak tambah sikit. Antara cabaran lain ialah cabaran tentang pencarian institusi maklumat. Sebab dalam konteks pembuatan Google Sites ni, kami agak tidak menggunakan institusi maklumat tu secara optimum. Jadi cabaran yang kami hadapi adalah macam mana kami nak mengoptimumkan penggunaan institusi maklumat tu adalah dengan cara kami melakukan lawatan ke muzium sejarah Melaka dan etnografi dengan pensyarah untuk mendapatkan gambar-gambar daripada muzium. Kami juga meneroka sendiri laman web institusi maklumat seperti JKKN, Muzium dan Arkib Negara untuk mengoptimumkan penggunaan institusi maklumat dalam penghasilan pakej pembelajaran dan pengajaran digital. Itu saja jawapan daripada pihak kami. Okey tak? Cik Nurin, jelas? Jelas. Terima kasih. Okay, terima kasih. Setelah habisnya soalan daripada Cik Nurin tadi, maka tamatlah sudah pembentangan dan juga sesi soal jawab kita pada hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.